Sesuai dengan perkembangan teknologi terkini yang sedang mengadaptasi kecerdasan buatan atau AI, Fair and Responsible AI for Consumers, telah diangkat sebagai tema sambutan Hari Pengguna Kebangsaan 2024 pada 15 Mac 2024. Pemilihan tema tersebut mengambil kira penggunaan teknologi AI di semua peringkat usia pengguna. Saksikan laporan khas sempena sambutan Hari Pengguna Kebangsaan 2024 yang disediakan Aida Mulyono dan juru kamera Zaim Zafan. AI merupakan satu bentuk teknologi yang membolehkan komputer untuk berfikir seperti manusia dan mampu menyelesaikan tugasan yang memerlukan kepintaran manusia. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin berkata, dengan AI, komputer boleh belajar dari data, mengenali corak serta melaksanakan tindakan tanpa bantuan manusia. Kalau zaman sekarang pun budak-budak tadika pun dah boleh main gadget kan. Jadi kita perlu mendidik kanak-kanak ya dari peringkat kecil, dan supaya of course pada masa yang sama kita juga perlu mendidik kanak-kanak ni di peringkat sekolah rendah supaya mereka peka terhadap AI inilah. Antara kegunaan AI ini juga adalah untuk membuat analisis perbelanjaan. Yang kedua, memberikan cabaran pembelian. Yang ketiga, membantu perancangan kewangan. Dan yang keempat adalah mengoptimumkan perbelanjaan. Jadi inilah yang kita jadikan tema untuk tahun ini. Beliau turut menekankan mengenai 8 hak pengguna yang perlu diketahui bagi melindungi mereka dalam aktiviti perniagaan. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan keperluan asas, membuat pilihan, mendapat ganti rugi, mendapat maklumat, mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat, menyuarakan pendapat, mendapat pendidikan pengguna dan mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat. Apabila para pengguna tahu mengenai hak mereka, mereka akan lebih peka dan cakna terhadap sebarang bentuk ketirisan atau penipuan yang berlaku dalam aktiviti perniagaan. Pada tahun 2023, aduan yang tertinggi diterima di seluruh Sarawak. Yang paling tinggi adalah aduan transaksi dalam talian, iaitu sebanyak 489 aduan. Yang keduanya adalah aduan berkaitan dengan harga, iaitu 353 aduan, dan yang ketiga adalah barang kawalan, iaitu 208 aduan. Jadi kita sebagai pengguna ni, kita kena peka terhadap unsur-unsur penipuan yang ada ataupun teknik tata cara orang menipu dalam talian, dan jangan kita mudah percaya terhadap apa yang ada dalam talian tu. Yang pertamanya, kita perlu rujuk pada pihak yang berwajib. Contohnya, kita kena pastikan dulu sama ada wujud tak transaksi ataupun wujud tak perniagaan ini. Kita boleh rujuk kepada pihak SSM, SKMM ataupun pihak KPDN. Fungsi KPDN juga akan dimantapkan berteraskan 4 fokus utama, iaitu ketangkasan penguatkuasaan, pemacu ekonomi domestik, daya upaya dan advokasi kepenggunaan, serta National Action Council on Cost of Living atau NACOL atau Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Kita dah ada banyak operasi melalui pegawai penguatkuasa kita untuk kita memastikan dan kita mengelakkan daripada berlakunya ketirisan dan berlakunya penipuan dalam aktiviti perniagaan. Kita akan ambil tindakan terhadap peniaga-peniaga yang melakukan kesalahan. Dengan nama KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, maka kita akan fokus juga kepada sara hidup, kos sara hidup rakyat kita. Itu pada tahun ini juga kita akan menggerakkan banyak aktiviti, contohnya subsidi bersasar tu yang akan kita laksanakan, dan kita juga memastikan yang enforcement kita, penguatkuasaan kita membanteras aktiviti-aktiviti ketirisan dan sebagainya.
Kementerian itu di peringkat Sarawak juga menjalin kerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan, NGO, Institusi Pengajian Tinggi Awam, IPTA, Institusi Pengajian Tinggi Swasta, IPTS, sekolah-sekolah menengah dan rendah bertujuan memberi pendidikan dan kesedaran kepada pengguna melalui pelbagai program yang dilaksanakan bersama. Salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan ialah Payung Rahmah dan konsep tersebut, kata beliau, akan diteruskan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup masyarakat. Terdapat beberapa program di bawah konsep Payung Rahmah, antaranya Menu Rahmah, Jualan Rahmah, Bazar Ramadan Rahmah dan Bakul Rahmah. Bagaimana pula dari perspektif orang ramai mengenai hak pengguna? Adakah mereka tahu mengenai hak mereka sebagai pengguna? Pengguna memainkan peranan jelas dalam pembangunan sesebuah ekonomi dan keupayaan pengguna untuk mengenali hak-hak mereka adalah penting dalam memastikan hak pengguna tidak dipinggirkan. Pengguna yang bijak adalah pengguna yang bermaklumat, faham akan hak mereka dan mengerti akan kepentingan untuk menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya. Bagi pengamal media Azrin Keria, amat penting pengguna mengetahui hak mereka agar dapat meminta peniaga bertanggungjawab jika mereka melakukan kecuaian atau melanggar undang-undang. Beliau turut menegaskan kepada para peniaga di Sarawak khususnya agar amanah dalam menjalankan perniagaan mereka dan tidak melibatkan unsur-unsur negatif dan jenayah dalam urusan perniagaan mereka bersama pengguna. Sebagai pengguna, sememangnya kita harus memanfaatkan hak pengguna yang ada sebab ia adalah kepentingan dan ia adalah hak kita tu sebagai pengguna. Jadi antara hak yang kami tahu adalah seperti keperluan asas, utiliti, pendidikan, menyuarakan pendapat kita sebagai pengguna. Jangan ada ketirisan daripada barang-barang keperluan asas seperti gula, beras, minyak sebab ia adalah keperluan asas kita dan ia adalah barang yang bersubsidi. Jadi jangan ada unsur-unsur menyembunyikan barang-barang keperluan asas sebab kini tu memang semua kita memerlukan beras, gula, dan semua, minyak terutamanya sekali. And jangan kelak kita pergi ke kedai tu, saya ada gula. Kedai tu ada gula. Tapi pada hakikatnya kedai A tu nya menyembunyikan barang-barang macamnya. Jadi seat best lah sebenarnya sebab nya akan menyukarkan lagi kita tu sebagai pengguna. Senada dengan Azrin, Roslyn Rosmin yang merupakan penjawat awam berkata, beliau akan turut memanfaatkan haknya sebagai pengguna dengan sepenuhnya dan akan menggunakan platform yang telah disediakan untuk membuat aduan di saluran yang betul. Roslyn pada masa sama turut menyuarakan harapan beliau agar kesedaran pengguna mengenai hak mereka adalah selari dengan kemajuan ekonomi yang dinikmati sekarang. Sudah semestinya lah sebab itu salah satu hak saya sebagai pengguna kan untuk menyuarakan pendapat. Ini bagi memastikan hak saya dan kepentingan saya dijamin jugalah. Contohnya sebagai sekiranya saya ada aduan, saya akan salurkan kepada platform-platform yang sudah ditetapkan lah. Contohnya macam kita ada pusat pengurusan aduan pengguna dan sebagainya. Dapat lihat sekarang ni Sarawak dari sudut ekonomi semakin hebat, semakin bergerak maju, semakin ke depan. Jadi saya harap kerajaan ini juga menitik beratkan aspek hak pengguna untuk memastikan semua pengguna khususnya di Bumi Kenyalang ini memahami apa kepentingan mereka, tahu bagaimana untuk salurkan aduan dan sebagainya. Jadi tahap kesedaran itu perlu selari dengan peningkatan ekonomi negeri. Berdasarkan pemerhatian menerusi isu-isu yang dibangkitkan, dapat disimpulkan bahawa pengguna memahami hak mereka ketika membuat pembelian sama ada dari segi kualiti dan sebagainya. Tuntasnya, sekiranya pengguna mengalami pengalaman pembelian yang kurang memuaskan, mereka tahu, mampu dan berani bertindak mengikut saluran yang betul. Jadilah pengguna bijak, bermaklumat dan berani bertindak. Ketahui hak anda sebagai pengguna. Manfaatkan semua saluran aduan yang telah disediakan bagi membantu usaha kerajaan membantras salah laku peniaga atau pelanggaran undang-undang. Saya Aida Mulyono melaporkan untuk TVS bersama jurukamera Zaim Zarfan.